إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah, berkata dengan kata-kata yang benar, kerana dengan kata-kata yang benar itu Allah menjanjikan kepada kita seperti mana yang disebut di dalam ayatnya tadi, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, ia akan membaiki untuk kamu amalan kamu dan dia akan mengampuni dosa kamu. Seperti mana kita tahu sehari dua ini bahawasanya kerajaan negeri Perlis mengisytiharkan Perlis bebas niaga bagi memberikan peluang yang besar kepada masyarakat di negeri ini untuk berniaga. Oleh kerana berniaga merupakan satu keperluan di dalam kehidupan manusia, iaitu transaksi, akad, pertukaran barang dengan suatu harta yang lain, sesuatu yang diperlukan di dalam kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perniagaan, menghalalkannya dan meletakkan bagi perniagaan itu hukum hakam syarak yang mesti dipatuhi dan juga ada adab dan akhlak yang wajar diikuti. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita tahu di dalam masyarakat, di dalam negara kita ini, walaupun orang Islam merupakan kaum yang majoriti, tetapi dominasi penguasaan terhadap urus niaga dan perniagaan dalam negara ini gagal dikuasai oleh orang-orang Islam kita. Ia satu kelemahan yang tidak sewajarnya, ia menjadikan umat Islam sentiasa bergantung kepada orang lain dalam banyak keadaan. Maka menggalakkan orang-orang Islam berniaga dengan cara yang betul, yang mengikut adab-adab yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ialah sesuatu yang sewajarnya dan perlu digalakkan. Demikian kita menyambut seruan Perlis bebas niaga supaya ramai orang Islam berniaga. Dan agama menjadikan bukan sahaja seseorang itu mendapat pahala dengan tunai salat
di dalam masjid, solat sunat ataupun berpuasa sunat, agama menjadikan juga bahawasanya seseorang yang berniaga dengan cara yang betul memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah, bahkan mungkin lebih besar daripada salat sunat 2 rakaat yang ditunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. At-tajiru saduqul amin, peniaga yang benar, yang amanah, akan dihimpunkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar imannya, Islamnya di sisi Allah, wasyuhada, dan para syuhada. Peniaga dihimpunkan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, dengan syarat ia jujur, dengan syarat ia amanah terhadap perniagaannya. Dan ini adalah peluang yang besar yang agama bukakan untuk Muslim, bukan saja berupaya membolehkan kita memperolehi rezeki bagi menyara kehidupan, tetapi dalam masa yang sama perniagaan juga memasukkan seseorang ke dalam syurga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, baginda menyatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Allah merahmati satu orang lelaki yang bertasamuh, ada tolak ansurnya ketika menjual dan ada tolak ansurnya ketika membeli, yakni penjual dan peniaga. Allah rahmat, Allah berikan rahmatnya, maksudnya peniaga mendapat rahmat. Kita sendiri apabila membeli daripada peniaga, dia tu seorang manusia, kemungkinan dia seorang Muslim, kita mudahkan urusan dia, dia mudahkan urusan kita, kita mendapat pahala dan dia mendapat pahala. Saya selalu menyebut beberapa contoh untuk dipahami oleh golongan peniaga Muslim ini. Ramai di kalangan kita ini manusia disuka pergi ke pasar raya yang besar, walaupun dia tidak membeli semua barang di pasar raya itu, tetapi kerana apabila kita pergi ke pasar raya yang besar, ia memudahkan urusan kita. Kita mungkin ada 10 barangan yang kita cari. Bila kita pergi ke pasar raya, hanya kita pergi ke satu tempat, di satu tempat kita dapat mencari ke 10 barangan yang kita kendaki. Itulah konsep pasar raya yang menyebabkan orang berpusu-pusu di sana, kerana dengan keperbagaian hasrat dapat ditunaikan pada satu tempat yang sama. Orang-orang kita di kalangan kita ini, ada yang apabila berniaga, dia dapati barang tertentu untungnya terlalu nipis, dia enggan menjualnya, kerana dia anggap bahawasanya kalau dia jual pun untungnya terlalu nipis. Kita pergi ke kedainya, tak ada, kita tanya, dia kata tak ada, saya tak boleh jual abang, barang ini nipis sangat untungnya. Tanpa dia berfikir bahawasanya dengan dia menjual barangan itu, yang pertama, dia akan menjadi tarikan kepada orang yang pergi nak menunaikan hasrat membeli, supaya tidak perlu pergi pada banyak tempat. Mungkin dia ingin membeli 5 perkara, kerana satu perkara yang kita tidak ada, maka dia pergi ke kedai yang lain.
Mungkin kerana satu perkara itu kurang untung dari segi kertasnya ataupun nilai transaksi perniagaan, tapi ia untung di sudut pemasaran ataupun di sudut tarikan kepada pelanggan, membantu orang lain. Yang kedua, Nabi SAW sebut tentang sedekah. Nabi kata, wa an tu'ina ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Kamu tolong satu orang bagi boleh naik kenderaannya, ataupun kamu angkat barang dia supaya letak atas kenderaannya, ia sedekah. Maksudnya jika kita berniaga, barang itu mungkin untungnya nipis ataupun kurang untung ataupun tidak memperolehi keuntungan, hanya sekadar balik modal sahaja, sekurang-kurangnya sedekah membantu saudara kita yang datang ke kedai itu, tapi dalam masa yang sama menggalakkan dia datang ke kedai kita. Dan itu kadang-kadang gagal dipahami oleh orang kita kerana ia ingin supaya untung cepat di dalam perniagaan. Nabi SAW kata, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara. Allah rahmati orang, itu dia rahmat apabila dia ada tolerance, ada tolak ansur. Ketika dia berjual, ketika dia membeli, ada tolak ansurnya. Yang berikutnya adab yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam umum bahasanya, tak menjerit-jerit di pasar. Zaman dulu pasar dia tak macam zaman sekarang. Mungkin konteks dulu tu kita boleh pergi tengok pasar ikan ataupun Kak Nat ataupun pasar hari. Sekarang orang pergi ke pasar-pasar yang mewah, orang tak banyak bercakap, barang sudah ada di sana, harganya sudah termaktub dan diletakkan. Walau bagaimanapun, sifat Nabi itu wala sakhabin bil aswaq. Nabi ini bukan seorang yang suka menjerit-jerit di pasar. Kalau kita laksanakan maksud itu, yakni kita tidak kasar di dalam urusan jual beli, bersopan santun. Sebahagian kedai kita pergi dan kita urus mula ke kedai itu kerana bahasanya yang baik, cakapnya yang elok, penampilannya yang membahagiakan mata melihat. Dan ini juga adab yang diajar oleh Nabi SAW. Perkara yang berikutnya bagi orang yang berniaga, perniagaan ini hendaklah berlaku dalam antaradin, dalam keadaan redha meredai. La yaftariqan athnan, kata Nabi, illa antaradin. Tidak berpisah dua orang melainkan di dalam keadaan redha. Yani bila jual beli, satu orang berniaga, pembeli pun setuju, seronok, orang yang menjual pun gembira, tak rasa nak marah. Dan ini adalah adab supaya kita jual bagi orang puas hati dengan barang kita. Orang yang beli puas hati, dan kita sebagai pembeli pun jangan sakitkan hati orang yang menjual. Ini adalah adab yang diajar oleh Nabi SAW. Masalah jujur ini, orang kita berniaga sekarang macam-macam perniagaan online, dan kita fatwa telah keluarkan tentang hal ini. Kadang-kadang lain gambar yang kita tunjuk, lain gambar barang yang sampai. Kita pergi ke kedai makan pun sama. Dia pergi kedai, dia ambil gambar mi, dia ambil gambar nasi, dia ambil gambar lauk yang cantik-cantik, yang tidak seperti yang dihidangkan di kedainya. Kita tengok pada gambar itu, kita pun order barang tersebut. Yang datang kemudian tak sama. Orang jual ikan sama, dia terbalikkan pinggan ikan tu, kita nampak macam penuh di dalam bekas satu pinggan yang dijual. Bila kita beli, kita tuang, rupanya hanya beberapa ekor sahaja. Yang kembung tinggi itu ialah di belakang bekas yang diterbalikkan.
Ini semua menipu mata manusia dan menimbulkan rasa tidak puas hati. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, Nabi pergi ke pasar. Nabi tengok satu orang jual makanan. Nabi pegang, atas kering, bawah basah. Nabi kata, "Ma hadha ya sahib at-ta'am?" Apa ni? Dia kata, "Asabathu as-sama' ya Rasulullah." Kena hujan. Nabi kata, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am likay yarahu an-nas?" Kenapa kamu tidak letakkan dia di atas supaya orang nampak? Man ghasya falaysa minna. Siapa penipu, siapa menipu, dia bukan di kalangan kami. Sebab itu tidak berkat sebahagian perniagaan, kerana kita menipu. Kita nak untung hari itu. Dan ini kita mahu masyarakat kita berniaga, tapi kita mahu mereka jujur dengan perniagaan mereka. Kerana percayalah, satu konsep yang penting di dalam agama ini iaitu konsep berkat. Bila Allah berkat, berbagai keajaiban rezeki datang kepada kita. Jika Allah tidak berkat, sebanyak mana pun wang yang kita hangkut, kita angkat pulang ke rumah kita, ia tidak menambahkan kekuatan kehidupan, tidak juga membahagiakan kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, yang akhirnya, yang berikutnya ialah yang tadi, jangan tipu tadi. Sebelum tu kita mari semayang, selalu kita duk dengar tu imam baca, wailul lil mutaffifin. Neraka wail, celaka bagi orang-orang yang curang di dalam timbangannya. Sebab tu kadang-kadang niaga buah. Orang tanya, buah baru ke abang? Baru hari ni, padahal dah 2 hari. Ikan baru ke abang? Baru naik pagi tadi, padahal dah 3 hari. Dan bila orang tu beli, dia balik tak elok, dia ingat dalam ingatan dia, tempat tu tak boleh pergi. Mungkin dia bagi tahu kepada kawan-kawan dia. Sebab itu kita lihat kesungguhan kedai makan yang baik, sedap, elok, walaupun dia duduk dalam hutan, orang cari. Kedai kalau tak sedap, duduk tengah bandar pun orang tak makan. Demikian servis yang baik. Sekarang kita ada online dan seumpamanya. Sebab itu kejujuran itu dalam perniagaan membantu memajukan kita di dalam kehidupan. Dan akhirnya yang penting ialah berniaga apapun, jangan lupa tanggungjawab kita kepada agama. Solat, waktu semayang kena semayang. Ada orang pulun berniaga sampai tak semayang maghrib, sampai tak semayang zuhur, sampai tinggal tanggungjawab, tinggal dah banyak tak bayar zakat dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, memuji hamba-hambanya yang baik. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lelaki-lelaki yang tidak melalaikan, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, perniagaan, jual beli tidak melalaikan mereka dan mengingati Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, dan mereka takut pada hari yang mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di samping adab-adab itu, di sana ada satu perkara hukum yang juga kita jangan lakukan. Kita antara kita dengan penjual dengan kita, kadang-kadang ada satu bab penjual dengan kita dan dengan saudara muslim yang lain. Maka agama tak benarkan kita beli di atas belian orang lain. Kawan ni dah nak bayar duit dah, kita pun bagi tahu, tak apa, saya beli dengan harga yang lain yang lebih tinggi. Penjual pun jual kepada kita. Mungkin jarang berlaku pada zaman ini ataupun dalam perniagaan biasa, tapi apa-apa saja yang mana kita tawar di atas saudara kita telah tawar dan penjual sudah setuju, ia adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, la yasumil muslim ala saumi akhihi, seorang jangan tawar di atas tawaran saudaranya, karena itu menimbulkan pemusuhan, kebencian, menimbulkan dominasi orang kaya terhadap orang miskin. Ini adalah dilarang dalam agama. Mudah-mudahan adab-adab ini selaras dengan hasrat kita menjadikan Perlis ni bumi berniaga di atas kempen yang dilancarkan oleh kerajaan negeri, iaitu Perlis bebas niaga ini. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi peniaga yang baik ataupun pembeli yang memenuhi apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Kita tadi bercakap tentang jual beli. Syumulnya Islam ini, Nabi ini diajak semua. Kita bukan agama yang duduk bersila di masjid saja. Kita bukan agama yang duduk meratib. Kita adalah agama yang memakmurkan dunia dan menguruskan dunia selaras dengan kehendak Allah bagi membolehkan kita hidup di akhirat dengan kehidupan yang baik. Nabi SAW ajar doa apabila kita masuk ke pasar. Apa doa Nabi ajak? Nabi kata, bila kita masuk ke pasar, kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dia yang esa, tidak sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia maha hidup dan dia tidak mati. Biyadihil khair, pada tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia di atas segala sesuatu itu sangat berkuasa. Kata Nabi,
kataballahu lahu alfa alfin hasanah, Allah tulis untuknya 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah, Tuhan padam daripadanya 1,000,000 kejahatan. Wa rafa'a lahu alfa alfin darajah, Allah mengangkat 1,000,000 darjat. Hadis ini ada perbincangan, tapi Al-Imam Tirmizi telah menghasankan hadis ini. Maka dengan itu simpel ya, kita nak masuk benda tu kita pun doa hafal lah. La ilaha illallah wahdahu syarika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita masuk, kita baca, dapat pahala. Kenapa Nabi ajar? Supaya kita remind, kita ingatkan kita masuk pasar ke mana yang maha berkuasa Allah Ta'ala. Rezeki Allah Ta'ala bagi, kebaikan di tangan dia. Dia maha hidup, dia tidak mati, tidak ada sekutu baginya. Supaya kita berdisiplin dan kita merasai di mana saja kita berada, kita terikat dengan peraturan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaiki pergaulan antara kami, engkau pelihara kami daripada penyakit lemah malas, berpikiran dangkal, dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau baiki keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.